إن الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد الحمد لله. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji, Datuk yang saya muliakan, Tuan Hajah, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang Jumaah Surau Al-Jawahar Taman Sentosa Johor Bahru yang berbahagia sekalian. Alhamdulillah didoakan mudah-mudahan tuan-tuan semua dan ibu-ibu sidang hadirin sekalian wal hadirat sihat wal afiah insya-Allah, dipanjangkan umur insya-Allah dalam keafiatan, ketakwaan ya insya-Allah taala, dalam penuh keberkatan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini sambung insya-Allah kuliah kita tentang kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala ya, yang tidak asing lagi tuan-tuan. Saya ada jugalah ya menerima pandangan dan teguran ikhlas lah, saya anggap tu teguran dan pandangan ikhlas daripada salah seorang guru saya lah ya, ustaz saya, guru saya. Dia ternampak saya ada di surau ya, surau lain saya buat kuliah kitab Hikam ini, jadi menegur lah kata dia kan, apa nama ni, kata dia entah belum layak lagi kata dia. Belum layak lagi kupas kitab Hikam ni, tak layak lagi cerita tentang Hikam ni tinggi kan, tinggi. Yalah saya akui lah ya, kitab Hikam ni memang tinggi, huraian ni tinggi ya, tetapi subhanallah kalau menurut Dr. siapa Zahid Siddiq ya, seorang ulama jugalah ya Allah, juga mengupas kitab Hikam ini juga, beliau menegaskan antara keajaiban, antara keistimewaan kitab Hikam ini, hikam itu jamak perkataan hikmah, kata-kata hikmah, mutiara yang telah disusun oleh almarhum Syekh Ibnu Athaillah ya. Jadi dirangkumkan, yang ringkas, yang padat. Dia kata-kata tu ada lebih kurang 200 lebih, 300 lebih dia tengok kitab lah ya. Yang penting dia adalah merupakan kata-kata hikmah yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah berkenaan dengan tauhid, dengan tasawuf, dengan akidah ya, bahkan mengenai syariat, adab dan akhlak kita sebagai hamba Allah. Dan kata Dr. Zahid Siddiq itu, kata beliau, kitab ini antara kelebihan dia boleh difahami oleh semua golongan. Boleh difahami oleh semua golongan, boleh difahami, dikupas oleh semua peringkat umum masyarakat. Kalau kanak-kanak caranya lain lah, ikut kefahaman dia lah. Kalau peringkat remaja, peringkat dewasa, peringkat ya usia emas, peringkat lain, tak apa. Maknanya kitab ini subhanallah, walaupun memanglah kalau ikutkan dia punya teks tu, nas tu, dia hikmah tu agak tinggi, tapi kupasan tu lah kita mengupas, memahami, cuba memahami mengikut level kita lah kan, apa yang kita faham. Tapi saya akui ada ketikanya beberapa hikmah yang kita tak faham. Saya pun tak faham ada apa cuba. Subhanallah, dia betul kita akui. Sebab kata-kata hikmah ini ditulis oleh seorang wali Allah ya, seorang yang masya-Allah dekat dengan Allah Taala, dengan dalam bahasa Arabnya ya. Bahkan almarhum Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pun, ulama besar di Syria pun, yang syarah kitab ini di Syria tu,
juga pernah mengatakan, menegaskan, kata beliau pun ada kalanya ketikanya tak faham setengah-setengah hikmah Syekh Ibn Athaillah tu. Doktor tu, orang Arab tu, syekh tu, ulama besar di Syria, Arab, doktor pun dia kata tak faham. Cuma dia, ada sekali tu dia kata dia pernah ziarah, beliau pernah menziarahi Mesir, ada program di Mesir, dan ambil peluang itu beliau menziarahilah ziarah makamnya Syekh Ibn Athaillah ni, dan dia ziarah, doa situ, munajat, dia berdoa kepada Allah Taala di situ, di makam itu. Beliau berdoa supaya Allah Taala berikan kefahaman, berikan apa nama ni, ilham, kefahaman apa sebenarnya maksud yang dikehendaki oleh Syekh Ibn Athaillah ni. Dan balik daripada situ, kata beliau, alhamdulillah, dia dapat satu ilham, satu kefahaman yang lebih jelas. Jadi beliau pun mulalah mensyarahkan, mulalah teruskan tulis kitab syarah tentang kitab hikam ni, tuan-tuan. Dan alhamdulillah kan. Jadi maknanya kita tak perlu bimbanglah kan. Saya akui memang saya belum sampai, belum sampai seperti mana, jauh lagi lah, jauh sekali dengan pada Syekh Ibn Athaillah pengarang kitab ini. Tapi kita cuba nak memahami, insya-Allah. Cuba nak memahami, mudah-mudahan yang fahamkan bukan saya, bukan kitab ini pun kan, Allah Taala. Kita berdoalah sama-sama, insya-Allah, semoga Allah memahamkan kita apa maksud kitab ini sebenarnya. Dan yang kita bincang selama ni pun nampaknya insya-Allah kita boleh faham maksud dia kan. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah taala malam ini kita sambung hikmah berikutnya 145, yang mana Al-Syekh Ibn Athaillah mengatakan, idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbik faqad yakunu dhalika akhiru dhanbin qudira 'alaik. Apabila sesuatu dosa terjatuh daripadamu, maksudnya apabila kamu terjebak, terlanjur buat dosa, maka janganlah, kata beliau, janganlah dosa itu menjadi sebab kamu putus asa daripada terhasilnya istiqamah bersama Tuhanmu. Selepas dosa itu, sebab boleh jadi dosa itu adalah dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan ke atasmu. Ini satu kata-kata hikmah yang cukup mendalam, yang cukup memberikan motivasi pada kita semua kan, yang merupakan manusia biasa, merupakan pendosa. Kita semua akui dan kita sedar kita ada dosa, kita lakukan dosa, itulah manusia kan. Sebab Nabi pernah beritahu dah, manusia ni memang semua Bani Adam semua berdosa kan. Kullu Bani Adam khata'un, hadis yang kita sering dengar tu. Kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa, bersalah, dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, yang bertaubat. Jadi maknanya dosa sebagai manusia berdosa itu nak dikatakan adalah perkara biasa. Antara sifat manusia biasa memang berdosa lah. Ada salah silap kita ni, memang ada dosa kita ni, besar kecil memang ada, yang tak banyak sikit dan sebaik-baik yang berdosa tu bertaubat. Jadi jangan sampai, kata beliau, kata Syekh Ibn Athaillah, jangan sampai bila kamu dah terjebak, terlanjur buat dosa, terus kamu rasa putus asa. Sebab dah buat dosa tu, kamu rasa putus asa untuk istiqamah. Maknanya sampai bila dah terlanjur buat dosa tu, dah tak nak istighfar, dah tak nak solat, dah jadi orang jahat, selama-lamanya dah ubah fikiran, aku ni Tuhan dah tak sayang dah, aku ni jahat, aku ni kotor, aku ni berdosa, tak mungkin Tuhan ampunan aku ni bukan orang yang baik. Satu hal okeylah, mengaku tu bagus, tapi yang tak bagusnya dia tak nak istighfar pun tak nak, minta ampun pun tak nak, taubat pun tak nak. Itu yang menjadi masalah. Maknanya dosa is dosa, okey, tapi apa kita kena buat? Istighfar, minta ampun, teruskan solat, teruskan kita ibadah, teruskan. Tak timbul soal hipokrit, tak timbul soal pura-pura berlakon, tak. Sedangkan Nabi yang tak berdosa itu pun istighfar 100 kali, sehari semalam istighfar, minta ampun. Kita pun diajar untuk istighfar selepas solat, selepas buat amal yang soleh.
bagi salam kita diajar oleh Nabi untuk istighfar, padahal baru lepas solat. Maksudnya istighfar, minta ampun ni adalah rutin, adalah kewajipan kita sebagai hamba Allah. Yang tak boleh, yang tak betul, yang salah, bila dah terbuat dosa, kita rasa kita dah bersalah dan tidak istiqamah lagi dah. Kan ramai macam itu. Ramai kan macam itu. Ramai. Sebab dia sendiri dah rasa bersalah, baguslah rasa bersalah, bagus. Rasa bersalah bagus, yang tak bagus tadi tu lah. Yang tak bagusnya dah rasa bersalah dan tak nak berubah, tak nak istighfar, tak nak bertaubat lah. Itu yang tak betul. Umpamanya kita dah baju dah kotor dah pakai dah kotor, dah kena lumpur tanah, lumpur, najis. Okey lah, fine, dah kotor, cuci lah, rendamlah klorok, sabun lah, hantar dobi, cuci, sental lah, bersih balik. Begitulah maknanya. Kita kiaskan, kita pun begitu kan, manusia ni gitulah, hari-hari kita bersalah, dosa, taubat. Begitulah kita kena buat. Jangan putus asa. Sebab syaitan punya kerja dia memang biarkan kita putus asa, give up, putus asa daripada rahmat Allah. Allah beritahu, la taqnatu min rahmatillah, kan? Allah beritahu, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Taala mengampunkan dosa, seluruh dosa Allah ampunkan. Subhanallah. Sifat putus asa dengan sebab berlakunya kemaksiatan boleh menghalang seseorang mencapai istiqamah. Sebaliknya hendaklah berazam, dosa yang dilakukan itulah yang terakhir. Jadi istiqamah ni kena jalan terus. Maknanya ibadat ni jalan terus. Tergelincir, terlanjur, tersilap, terkotor, terbuat dosa tu normal. Tapi yang main projek kita istiqamah dengan Allah Taala, taubat, teruskan istighfar, taubat, usaha minta ampun, teruskan, jangan stop. Kan, kalau tidak kita akan terus kotor tu selama-lama kotor lah. Akhirnya syaitan suka lah. Syaitan kerja dia memang goda kita, kan, nak ajak jadi geng dia dalam neraka yang kekal abadi selama-lamanya, kan. Itu syaitan lah. Tapi kita ada Allah, subhanallah, kita beruntung, bertuah. Tuan-tuan lihat, contoh kita lihat nyata sudah dah. Walaupun kita berdosa, bersalah, tapi masih boleh lagi tak sebut Allah? Boleh? Alhamdulillah. Masih boleh tak sebut lafaz istighfar, astaghfirullah? Boleh tak sebut lagi? Boleh kan? Astaghfirullahalazim. Boleh lagi. Tak adalah kata macam umat dulu buat dosa tak sembahyang terus jadi khinzir. Kan umat Nabi Musa kan, misalnya kan. Allah bagi azab cash, terus berubah jadi binatang. Masya-Allah. Yang nak taubat pun susah. Umat zaman dulu. Umat zaman Nabi Musa AS nak bertaubat, caranya, antara cara bertaubat umat Nabi Musa AS kena berbunuh-bunuhan. Tengok masa dekat kan, kena bunuh, syarat taubat kena bunuh. Subhanallah, faqtulu anfusakum, Allah perintahkan. Mereka nak taubat sebab dia buat apa tu? Sapi tu buat lembu tu, sembah lembu pula, kan, Bani Israel tu. Jadi bila Nabi Musa dah turun, mereka menyesal nak bertaubat, ada yang bertaubat. Nabi Musa beritahu, Allah beritahu, nak bertaubat boleh, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Berlakulah peperangan, perang bergaduh, ada yang bunuh, ada yang takut nak bunuh, biar. Syaratnya kena bunuh, kena berperang, bunuh ataupun terbunuh. Dahsyat betul nak taubat. Itu caranya. Allahu Akbar. Zaman Nabi Adam AS nak bertaubat, kena bagi Mekah. Bayangkan kalau kita dah macam itu, tuan-tuan, bayangkan. Alamat tak bertaubat lah kita. Nak beratur bagi Mekah pun kos apa-apa, kan. Nak taubat kena terbang, minta mohon visa, penuh lah visa, kan. Yang sekarang yang tak payah taubat di Mekah pun dah penuh, kan, visa flight penuh. Apatah lagi seandainya begitu. Tapi tak begitu. Inilah kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana kita berada, subhanallah, nak taubat, Allah Maha terima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah terima, Allah ampun dosa segala-galanya. Seluruh dosa Allah ampunkan, kecuali syirik. Hatta syirik pun kalau nak taubat kena masuk Islam balik, kan, syahadah. Begitulah, tuan-tuan. Maknanya kalau kita seandainya kita mati membawa dosa sekalipun, ketahuilah, bergembiralah dengan rahmat Allah. Azab atau kesakitan ketika sakaratul maut itu pun antara, kata para ulama, itu pun antara
penghapus dosa. Punyalah baik Allah Ta'ala untuk tolong kita. Kita ni bukan mungkin, memang kurang istighfar, kurang minta ampun, kurang bertaubat. Tu yang Allah bagi sakit, ujian macam-macam kan sama hidup ni. Katakanlah sebelum meninggal, nak meninggal pun masih lagi ada sakit bagi dosa. Dari sakaratul maut tu, sakit tu, azab tu, itu pun merupakan pengampunan dosa. Allahu Akbar. Katalah dah meninggal pun sampai sana dalam kubur alam barzakh, di padang mahsyar pun, don't worry. Sebab apa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafi'un lana, memberi syafaat kepada hamba-hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdosa. Itu syafaat kubra dia panggil, syafaat kubra, yang dah listing wajib, nama dia listing dalam neraka dengan sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga dia. Allahu Akbar. Itulah kelebihan kita ni merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita banyak-banyak berselawat, bersyukur atas kurniaan Allah Taala ini yang maha hebat ni kan. Berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, kama takhadta dhanba wal 'auda ilaihi hurfatan fattakhidh at-taubah wal 'audata ilaiha hurfatan. Fama asarra man istaghfara walau 'ada ila dhanbi fil yaumi 70 marrah. Tatkala, kata Imam Ghazali rahimahullah, tatkala kamu jadikan dosa dan kembali kepadanya sebagai pekerjaan, masya-Allah. Kalaulah kamu katakan memang kerja buat dosa aja, ulang kerja kamu memang buat dosa, maka kata dia, kata Imam Al-Ghazali, maka jadikanlah taubat dan kembali kepada Allah, taubat itu sebagai pekerjaan juga. Katakan buat dosa, lawan, balas dengan taubat, balas dengan istighfar. Itu sepatutnya. Maka tidak dianggap berkekalan siapa yang istighfar sekalipun melakukan dosa berulang kali 70 kali sehari semalam. Ini merupakan motivasi yang kata semangat untuk kita manusia biasa ni yang banyak dosa kan, yang ramai di kalangan manusia yang putus asa kan, give up. Betul. Sebabnya cek balik salah sangka terhadap Allah Ta'ala, salah sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buruk sangka. Tu yang silap tu. Yang kita nak betul ni antara hikmah yang ingin betulkan kita punya kefahaman ni. Jangan kata dia falat yakun sababan liyasika. Jangan kamu sampai bila dah terjebak buat dosa, jangan sampai kamu rasa jadikan dosa itu sebagai penyebab kamu putus asa, give up untuk istiqamah. Tak. Istighfar, minta ampun, insya-Allah Allah Maha Pengampun, insya-Allah. Ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayarukum kullu muftinin tawwab. Allah, yang terbaik di kalangan kamu ialah yang banyak diuji, yang banyak diuji ni banyak dosa lah, banyak dosa, banyak buat silap, banyak diuji dan banyak bertaubat. Hadis, insya-Allah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Maknanya berita gembira ini kita kena sebar, kena tanam di hati kita. Memanglah sifat dosa itu memanglah menggerunkan hati, gerunkan hati kita rasa bersalah, kita rasa tak layak. Betul. Sebenarnya tuan-tuan, sidang hadirin sekalian, sifat rasa bersalah, rasa berdosa itu mulia sebenarnya. Rasa bersalah, rasa berdosa dan nak bertaubat, minta ampun, tahu ada Allah yang Maha Pengampun, itu mulia. Lebih mulia daripada sifat rasa best, rasa mulia, rasa tak berdosa, rasa tak bersalah. Sebab banyak amal, banyak tahajud, banyak mengaji, banyak istighfar, banyak derma, banyak ilmu kononnya. Rasa macam itu tak bagus. Itu sebaliknya, itu negatif. Bahkan boleh jadi negatif, boleh jadi dosa pula. Sebab riak, takabur, ujub ada mungkin. Kita digalakkan supaya rasa bersalah, bertaubat, rasa kita ni kerdil, minta ampun. Itu yang sepatutnya, kan? Dalam Quran Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi, Allah sayang, Allah cinta. Allahu Akbar.
Ya, siapa? Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, tawab. Allah cinta, bayangkan. Allah tak kata pun Allah sayang hamba-hamba Allah yang tak berdosa. Tak ada pun ayat tu. Ada ayat Quran macam tu. Allah sayang, Nabi sayang hamba-hamba Allah yang tak pernah buat dosa. Ada jumpa? Tak pernah jumpa pun hadis tu, ayat tu tak pernah. Tapi Allah kata innallaha yuhibbut tawabin. Allah ada perkataan inna lagi. Inna tu menguatkan, taukid. Inna, sesungguhnya, benar-benar Allah sayang, suka, sentiasa. Yuhibbuni fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari' ni macam apa ni? Apa, continuous tense. Dia terus-terusan. Sentiasa menyayangi, sentiasa sayang, sentiasa kasih, selalu kasih sayang kepada at-tawabin, hamba-hamba Allah yang bertaubat. Dan kasih kepada al-mutatahhirin, yang membersihkan, mensucikan dirinya. Maknanya kita kotor, kita akui je, mengaku sudahlah. Kan, mengaku sudah kita kotor, kita banyak dosa, kita banyak silap, istighfar ajalah, kan, minta ampun, taubat. Itu yang terbaik, kan. Itulah yang merupakan motivasi kepada kita supaya teruskan istiqamah. Orang nak kata apa, katalah, konon baik, konon melakon. Itu kata-kata orang. Itu kata-kata orang, mungkin dia dah terdengar oleh bisikan syaitan yang bisik kat dia, yang mencemuh, yang mengejek, yang mengejek lah, kan, kita sebagainya. Tak terpulang lah. Tapi kita buat kerana ni dia nak jadi at-tawabin, orang yang bertaubat, nak jadi al-mutatahhirin, yang membersihkan jiwa kita, kan. Begitulah. Ya, berkata Syekh Qutb rahimahullah taala, Asy-Syahid, kata beliau, Allah Taala memfardukan segala apa yang difardukan itu untuk membersihkan para hamba-Nya, dan Dia amat sayangkan mereka yang bertaubat apabila mereka melakukan kesilapan dan pulang kepada Allah memohon keampunan. Tuan, masya-Allah, kata Syekh Qutb rahimahullah, apa yang Allah fardukan kita ni dalam kita sebagai orang Islam ni, ada solat, ada zakat, ada puasa, semua ni, haji, semua segala amal ibadah ni merupakan proses penyucian jiwa, proses pengampunan dosa. Masya-Allah. Kalau bila kita berwuduk, kelebihan wuduk tu dosa gugur, kan? Dosa gugur. Nabi pernah bersabda dengan para sahabat, ambil ranting kayu yang kering, ada daun-daun kering, tiba-tiba Nabi goncang kayu, ranting, gugur daun semua tu. Para sahabat tengok je. Mesti something nak ajar ni, kan. Dan Nabi tanya, tu cara Nabi ajar, cikgu, kan, insya-Allah subhanallah, guru mengajar cara gitu. Kadang-kadang ambil barang, ambil bahan mengajar lah, bahan bantu mengajar. Subhanallah. Dan kata Rasulullah, tahukah, adakah kamu tahu apa maksud aku buat ni? Beginilah, ibarat contoh orang yang solat, 5 waktu, dosa dia gugur, tak ada dosa langsung. Nampak? Masya-Allah, kan. Dan Nabi pernah bersabda, kalau di depan kita ada sungai, rumah orang tu ada sungai, di depan rumah sungai yang bersih, dia mandi 5 kali sehari semalam, adakah mungkin tinggal lagi sikit baki kotor? Adakah masih kotor lagi badan dia? Tidak ya Rasulullah, bersih, suci. Begitulah orang yang solat 5 waktu sehari semalam, kan. Solat je lah. Yang jadi masalah tak nak solat, dah tahu berdosa, dah tahu bersalah, dah tahu banyak dosa, tak nak solat. Allah, letih lah. Kadang-kadang kita pun tak tengah begitu, doa je lah. Kita hidayah, doa lah, semoga Allah buka pintu hati dia. Itu jadi masalah. No problem, tak ada masalah, kan. Yang datang pun semua ni bukannya malaikat. Kita ni, kita manusia. Kita pun hidup di dunia, kita khalifah, kita manusia. Manusia memang banyak salah, normal, kan. Tapi yang jadi masalah tadi tu, putus asa tu. Tak boleh. Jadi ibarat tadilah saya kata, baju dah kotor, tak nak cuci, tak nak basuh, tak nak bersihkan, jadi kotor terus busuk, tempel. Jadi sampai bila? Kalau ini tak boleh. Kita kena sentiasa istighfar dalam taubat, insya-Allah taala. Tadi mana kita anggap dan berazam, mudah-mudahan dosa yang kita buat tu kalau boleh yang terakhir dah. Tapi syarat taubat tu kan kita tahu ada 3 syarat taubat, kan. Pertamanya apa? Tinggalkan dosa itu. Yang kedua,
menyesal sebab terbuat dosa itu. Yang ketiga, berazam tidak akan ulang. Kan? Itulah syarat taubat. Dan taubat pun kita pun kena doa juga, kena doa ya, Allahumma ja'alna minat tawabin. Kan doa lepas wuduk tu kan. Doa minta tak jadikan kita, minta Allah jadi kita orang yang bertaubat. Minta Allah jadikan kita orang bertaubat. Taubat ni pun sebenarnya adalah anugerah Allah. Semuanya ada anugerah Allah sebenarnya. Taubat anugerah Allah, kita boleh ibadah anugerah Allah. Segala-galanya anugerah Allah. Mana ada dalam hidup kita ni yang tak ada anugerah Allah? Segala-galanya adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat je. Ni kata orang putih apa? Just do it. Just do it. Yang dah dosa macam mana pun boleh cuba test. Boleh tak sebut astagfirullah? Boleh lagi kan? Sebutlah, layanlah. Astagfirullah. Layan terus, layan terus. Istighfar terus. Cuba tiap buka Quran. Boleh baca tak agak-agak? Nampak lagi baca. Baca ngaji jelah. Begitulah. Cuba tak ada duit RM1, RM2, RM10 boleh sedekah lagi tak? Boleh. Tak ada pula macam dikatakan ada para ulama, saya tak pasti hadis ke apa, pernah dengar lah. Alam haiwan, katanya lah alam haiwan, alam binatang yang bukan manusia, kalau mereka terlupa je zikrullah, lupa ingat Allah, sesaat mati dia. Katanya lah. Tapi saya minta maaf, saya tak pasti dia mengikut tu daripada mana, daripada hadis ke apa, tapi pernah dengar gitu, kata ustaz. Begitulah maknanya balasan untuk alam haiwan lah, alam binatang. Tadi maknanya yang ibu-ibu pergi pasar beli ayam, beli ayam, udang, ikan tu kan, sotong tu agaknya ada terlupa zikir lah tu. Itu termasuk dalam jala tu kan. Dalam jaring tu. Untung juga kan, bagus juga kan. Kalau dia ingat zikrullah je, kita tak dapat makan ikan. Pergi pasar, mana ikan ni? Tak ada bos, tak dapat. Laut semua habis kosong, laut tak dapat. Angkat jaring tak dapat, pukat kosong. Semua zikrullah. Mana ada hikmah juga. Nak ceritakan, maknanya begitu balasan untuk makhluk lain, cash Allah bagi. Balasan untuk umat-umat lain, Allah bagi cash balasan dia. Kan? Masya-Allah. Tapi kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tangguhkan azab. Allah ringankan azab. Ada pula syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Setiap perbuatan tu dosa terampun. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pun Allahu akbar. Dosa terampun kalau Allah boleh nampak Kalau lah kita ni kasyaf, Allah buka hijab nampak dosa benar-benar, amin kan. Dosa terampun, rahmat turun, masya-Allah kan. Cahaya nampaknya, masya-Allah. Bahkan ada hadis yang Nabi sebut apa? Hadis qudsi, ada malaikat kerja dia round, sayyarah. Dia round, dia terbang, malaikat kerja dia terbang kat dunia ni, terbang cari mana-mana majlis-majlis ilmu, cari mana-mana orang berkumpul berzikir, solat, dia kumpul, dia terbang, dia dah jumpa je. Dia turun, dia stay, dia bergembira, meraihkan semua. Dia join sekali majlis ni, dia join sekali, dah habis selesai, dia beritahu semua kita. Beritahu apa? Dia beritahu qumu maghfuran lakum. Masya-Allah, hadis sahih, hadis ada di kursi. Qumu maghfuran lakum, bangunlah kamu semua dalam keadaan Allah dah ampunkan dosa kamu semua. Amin ya rabbal alamin, ya Allahu akbar. Kan? Bahkan Allah ciptakan pula malaikat ada sekarang ni dekat arasy Allah Taala. Di arasy yang sedang tawaf tu minta ampun untuk kita. Allahu akbar. Malaikat minta ampun untuk kita. Kita duduk tidur je kan. Tak perasan tidur. Dah berdosa tak nak minta ampun pula. Malaikat Allah ciptakan ada malaikat khusus untuk minta ampun untuk orang beriman. Apa lagi alasan? Maknanya tak ada alasan untuk bertaubat, untuk tidak bertaubat. Nah, maknanya kita berpuasa, kita jangan berpuasa, teruskan insya-Allah. Kita beri motivasi, bergembira. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Pedulikan kata-kata orang, nak kata apa katalah. Tapi kita ada Allah, kita masih mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Maha Pengampun. Bahkan ada doa kalau kita boleh amalkan. Tadi saya dapat dalam TikTok, Syekh dapat, walaupun TikTok tapi daripada almarhum Ustaz apa tu? Syekh Ali Jabir, almarhum kan, di Indonesia. Dia orang Madinah tapi dah meninggal di Indonesia tu. Syekh Ali Jabir. Dia share bagus doa tu, kalau boleh baca
Dia suka share doa-doa. Doa tu baca kalau boleh antara selepas tahiyat, baca tahiyat sampai sebelum salam tu kalau boleh, atau baca dah bila-bila kan. Sebab itu antara waktu yang makbul doa tu, antara lepas baca tahiyat dan sebelum salam, ataupun sesujud baca doa. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li innaka antal ghafurur rahim. Ingat? Cuba ikut. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li innaka ghafurur rahim, innaka ghafurur rahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Ya, maksud dia, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Inna saluka. Ada video tu kan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bahawasanya engkau adalah Allah, ya, yang Maha Esa, yang tempat memohon, tempat meminta, yang tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tak ada diperanakkan. Ampunilah aku ya Allah, Kau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa-doa yang Nabi ajar. Ada sahabat buat doa tu. Sahabat Nabi baca doa tu, Nabi kata qad ghufirta. Nabi ulang 3 kali, masya-Allah. Namanya Allah Maha Pengampun, kita baca doa Allah Maha Pengampun. Jadi subhanallah, dosa sebanyak mana pun Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah sayang kepada hamba-hamba Allah yang bertaubat dan menyucikan dirinya, insya-Allah. Ya. Yang perangai yang kata berpuasa Allah tak ampunkan bila kau dah jahat, ni perangai syaitan, kan? Dia bukan Islam, kan? Dia begitu kerja dia. Dan antara da'iyah ada taktik orang-orang Kristian, misalnya nak rosakkan anak kita, kan? Dia dah contohlah, ada kes-kes kita dapat maklumat bila dia dah bersama, yalah, girlfriend dengan buaya friend tu kan? Yang buaya friend tu Kristian, nah dia dah bersama, dah berzina apa, dia kata, kau Muslim kan? Habis kau dah berdosa besar ni. Aku Kristian, kau dah berdosa besar, kau pergi gereja, jumpa padri aku, settle, kan? Ngadu dengan padri tu gini, dosa terampun. Bahkan Nabi Isa kan mengikut fahaman orang Kristian, katanya mereka berkeyakinan Nabi Isa tu digantung disalib sebab korban diri dia, ampun dosa manusia semua. Maknanya kita hari ni buat dosa pun tak apa, Allah Nabi Isa dah korban untuk kita, kata mereka, kan? Allahu Akbar. Jadi mereka kata sebab tu dah ramai yang terjebak masuk Kristian. Sebab apa? Ilmu tak ada dan terpengaruh dengan power dia tu. Kamu dah jahat, dah salah, dah buat dosa besar, kan? Senang masuk Kristian je, masuk Kristian agama aku. Jadi dah tukar agama pula. Auzubillah. Itu yang kena ada ilmu, kan? Kena faham dosa banyak macam mana pun, jangan putus asa dengan rahmatillah, dengan rahmat Allah Taala, ya. Alhamdulillah. Dan berkata lagi Syekh Ibn Athaillah, idza aradta an yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik, wa idza aradta an yaftaha laka babal khauf fashhad ma minka ilaih. Kadang-kadang kita rasa macam mana nak buka pintu rahmat Allah ni, Allah. Ada ke? Sebab antara perasaan give up berpuasa, rasa macam tak dirahmati, tak diampuni, rasa macam itu. Rasa bersalah, berdosa, rasa macam dimurkai Allah Ta'ala, rasa macam itu, kan, kadang-kadang. Dan rasa itu kalau masa tak ada harapan, ataupun sebaliknya, rasa takut tak ada, rasa confident je, rasa confident dia tak boleh pula. Dia tak boleh pula rasa confident dia dicintai Allah. Confident tak maksudnya dia tak boleh rasa yang tak seimbang, tau. Dia kena rasa seimbang.
Raja mengharapkan rahmat Allah, pengampunan Allah kena ada. Dan takut kalau kita ni dimurkai Allah, diazab Allah, Allah marah, kena ada juga. Kena ada dua-dua, baru adil. So ni cara dia belajar kita cara, kalaulah kamu, kata dia, kalau kamu ingin, kata Syekh Ibn Taimiyah, kalau kamu ingin dibuka pintu harapan pada di hati kamu tu yang rasa tertutup tu, harapan apa? Harapan kepada Allah, harapan kepada rahmat Allah, maghfiratullah, pengampunan Allah. Apa caranya? Fashhad ma minhu ilaik. Maka saksikanlah, lihatlah, renungkanlah anugerah-anugerah Allah kepada kamu. Masih boleh bernafas tak? Boleh. Masih boleh hidup tak? Boleh. Hidup lagi ni. Masih boleh makan tak? Boleh. Masih boleh tidur tak? Okey. Buang air semua? Okey. Berjalan? Okey. Lagi nampak ni? Dosa banyak ni. Tadi apa bau dosa? Boleh makan, boleh melihat tak? Boleh. Dengar boleh tak? Bukan Quran boleh tak baca? Boleh ni baca ni. Boleh baca, nampak lagi ni. Okey. Itu semua rahmat Allah. Itu semua rahmat Allah. Masih boleh bernafas, masih boleh nampak masjid, masih boleh pergi masjid, masih boleh mandi, masih boleh mandi wajib, masih boleh bertaubat, masih boleh solat, masih boleh sujud, masih boleh kan? Masih boleh sebut astagfirullah, masih boleh menangis, masih boleh minta ampun, boleh lagi kan? Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Saksikan anugerah Allah pada kita ke dia. Saksikan. Kau masih ada lagi sebenarnya. Kau masih hidup. Walaupun dia kata, dia nafikan, kalau tak sayang aku dah jahat, aku kau lain, aku dah tatu penuh badan aku, tatu aku dah samsing malaon. Tak mungkin Allah terima aku. Itu kata engkau. Renung balik, Allah sayang kau lagi. Nabi masih lagi syafaat untuk engkau ada lagi. Allah Maha Pemurah lagi untuk engkau minta ampun. Nak tak nak aja. Kau taubat, kau minta ampun, air pun ada lagi tu. Pergi mandi, pergi taubat. Allah Maha Pengampun, terima tu satu. Untuk dapat, untuk buka pintu hati kita ni, buka rahmat Allah Ta'ala. Pengharapan tu, harap. Saksikan tu. Sebab syaitan punya kerja tutup tu. Tak nampak Allah dah marah engkau jahat, engkau tak boleh, tak ada harapan nak taubat, engkau yang ahli neraka. Alang-alang kalau semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Itu kata-kata yang memutus semangat. Kita beri ruang untuk azan insya-Allah. Sambung selepas azan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah sekalian, tadi kata Syekh Ibn Taimiyah, kalau kamu ingin dibuka untuk kamu bab raja, ya, dia ada pintu dia, pintu ar-raja, pintu pengharapan. Bila ada pintu harapan pada Allah tu terbuka, kita akan nak berubah lah. Manusia akan rasa nak berubah lah, nak bertaubat lah. Jadi bila pintu harapan pun dah tutup, dia sendiri dah tak rasa tertutup, sendiri dia rasa berdosa, tak mungkin Allah ampunkan dia. Bila dia nak taubat, dia tak mungkin bertaubat, tak mungkin berubah. Jadi ini cara dia ajar kita. Kalau kamu nak dibukakan pintu harapan untuk kamu tu, maknanya masih ada mengharap pada Allah Ta'ala, lihatlah anugerah-anugerah Allah pada kamu. Allah jadikan langit dan bumi, segala alam cakrawala ini untuk kamu. Nak makan apa? Makanlah. Nak bagaimana? Pergilah ke udara, dalam air, atas air, pergilah, no problem. Kan? Maknanya masih wujud ni anugerah Allah Ta'ala, rezeki sebagainya itu. Dan yang terakhir, wa idza aradta an yaftaha laka babal khauf fashhad ma minka ilai. Dan sebaliknya, kalau kamu ingin dibuka pintu khauf. Apa khauf? Takut, bimbang. Tuan-tuan, ni kita kena dua-dua baru seimbang hidup kita ni sebagai hamba Allah, iaitu ar-raja wal khauf. Ar-raja mengharap rahmat Allah, mengharap pengampunan Allah sebagainya, anugerah Allah sebagainya. Al-khauf, takut, bimbang kita ni dimurkai Allah, bimbang kita punya dosa, kita punya ni amalan tak ada terima Allah. Kena ada tu dua-dua. Jangan sampai tak ada dua-dua, habis kita. Ataupun satu je ada, mengharap je Allah Maha Pengampun, Allah langsung tak rasa takut, tak boleh pula. Ataupun sebaliknya, takut je aku ni, takut memang tak boleh lah, tak ada harapan lah, tak boleh pula, tak boleh.
Dia kena ada dua-dua. Rasa mengharap Allah Ta'ala ampun kita pun ada, perlu ada. Dan rasa takut bimbang Allah murka kita pun kena ada. Barulah adil. Cara ini tadi nak dapatkan takut, nak dapatkan harapan Allah tu, apa ni, pengharapan khauf tu, apa raja tu tadi tu. Lihat, saksikan anugerah Allah pada kamu. Tadilah kesihatan, alam semesta, kehidupan masih ada sebagainya ni kan. Hidayah, petunjuk, ilmu, apa yang Allah anugerah. Lihat apa anugerah Allah. Ada lagi lah. Allah masih bagi chance untuk aku bertaubat. Masih banyak chance, peluang untuk bertaubat ni. Ada lagi ni. Ada lagi, terbuka luas sekarang ni. Masih cuma nak tak nak aja. Dan kalau kamu nak lihat ataupun nak buka pintu takut pada kamu, fashhad ma minhu minka ilai. Maka lihatlah, saksikanlah apa yang kamu persembahkan untuk Allah Ta'ala. Baru rasa gerun, Allahu Akbar, macam mana solat aku ni, ya Allahu Akbar, dosa aku macam mana ni. Amin. Lihat, bila kita makin melihat, makin merenung kita punya kesilapan kita, dosa kita, kekurangan kita, kealpaan kita, jiwa diri kita yang jahat, yang kotor, yang banyak maksiat ni, kita akan rasa gerun tak? Iyalah, gerun lah. Gerun lah. Bila kita rasa kita jahat, kita tak layak, rasa gerun kan. Jadi kena ada dua-dua, baru seimbang. Gerun pun kena ada. Bila ada rasa dua-dua ni, barulah kita akan bertambah amal. Bertambah amal, tambah nak berubah, jadi nak bertaubat kan, gitu ya. Dan kata apa nama ni, kata Syekh Zarruq rahimahullah, wallazi minhu ilaika thalath, ni'matul ijad wa ni'matul imdad wa ni'matul ib'ad. Allah beri pada kamu ni, pada kita kata 3 nikmat. Pertama, ni'matul ijad. Apa ijad? Nikmat Allah, nikmat Allah dia bagi 3, kata Syekh Zarruq. Nikmatul ijad, nikmat mengadakan. Kita dulu tak ada, Allah adakan. Kita dulu tak ada apa-apa yang kita sibuk, tak ada dulu, Allah adakan sekarang ni. Kemudian nikmatul imdad, kita dah ada, bukan terus mati. Imdad, madad, terus bertahun, 60, 70, 80, 90, 100 tahun kita ni hidup, kita sendiri ni kan. Imdad tu nama dia imdad, maintenance. Allah jadikan maintenance pula kita ni hidup terus, menikmati dunia ni kan. Yang terakhir, nikmatul ib'ad, nikmat Allah jauhkan kita daripada balak bencana, dugaan, ujian, cobaan, dosa. Itu nikmat tu sebenarnya kan. Kadang nak buat maksiat tak jadi, kita rosak lah, sakit lah, meninggal lah kan. Itu semua nikmat untuk elakkan dosa tu, yang maknanya elakkan ujian bencana. Tahukah kita dalam alam cakrawala ni kalau ikut alam bintang, kaji bintang ni kan, setiap hari berapa, setiap saat, setiap second, apa tu, meteor taik bintang tu hantam ke dunia ni, menuju bola-bola api. Kalau nampak lah, kita tak nampak, saintis nampak lah, teropong nampak lah, bola-bola api meteor menghantam, menjunam ke dunia ni, nak attack dunia ni, attack setiap saat ni. Kajian ahli bintang memang ada pun, bola api kalau hantam satu memang hancur dunia ni. Tapi subhanallah, kita tak nampak pun, sebab berapa jauhnya tak nampak. Kata besar, hancur, habis itu je. Kalau nak ceritakan maksudnya Allah Ta'ala pelihara kita tuan-tuan, nikmat yang sangat banyak pada kita kena ingat kena hargai. Dan terakhir kata para ulama, khaslatan laisa fawqaha syai' minal khair. 2 perkara ni, 2 sifat ni tak ada lagi lah padanya yang lebih baik daripadanya, iaitu pertama, husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, husnuzan bi'ibadillah, sangka baik dengan hamba-hamba Allah. Sangka baik, apa pun dapat, sangka baik. Allah Ta'ala takkan Allah Ta'ala menzalimi aku. Sangka baik tak boleh, sangka baik. Baik ada hikmah ni, ada hikmah. Sangka baik dengan Allah dan sangka baik dengan hamba-hamba Allah. Nampak orang macam mana buat jahat pun mungkin dia tak tahu, mungkin dia kejahilan, Allah sayang dia. Sangka baik dengan manusia sebagainya. Yang kedua, kata para ulama, wa khaslatan laisa fawqahu ma syai' min asy-syarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. 2 perkara pula, 2 sifat yang tak ada lagi lah yang lebih jahat daripada 2 sifat ini. Pertama, su'udzan,
sangka buruk dengan Allah dan sangka buruk dengan hamba-hamba Allah. Ini memang sifat ni memang paling buruk lah dalam hidup ni. Yalah, sangka buruk dengan Allah. Kenapa aku yang kena, asyik aku je kena ni, tak habis-habis je. Apa cerita cakap macam gitu? Tak boleh. Kan? Semua ada sangka baik. Sangka baik. Itu yang terbaik. Sangka baik dengan Allah dan dengan hamba-hamba Allah. Dan tak boleh kita elakkan sangka buruk dengan Allah dan sangka buruk dengan hamba-hamba Allah, tuan-tuan. Semoga ada manfaat insya-Allah taala. Saya minta maaf. Ya, semoga kita semua insya-Allah Allah kurniakan kita taubah, ya, nasuha insya-Allah, kan, dan dapat istiqamah sampailah kita mendapat husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.